سوداء كحيلا طلعة الهادي جميلة عينه سوداء كحيلا طلعة الهادي جميلة بسمته سامي جميلة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammadin nur المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung perbahasan berkaitan tentang matan Al-Ghayah wa Taqrib, di mana pada minggu lepas kita dah membahaskan berkaitan tentang sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu perlu mandi wajib ataupun mengangkat hadas besar. Seperti yang kita bahaskan pada minggu lepas, terdapat 6 sebab seseorang itu perlu mandi wajib ataupun seseorang itu akan dihukumkan sebagai orang yang berhadas besar jika dia berlaku 6 perkara ini pada diri dia tersebut, yang mana 3 daripadanya berkongsi antara lelaki dan juga perempuan, manakala lagi 3 daripada sebab-sebab mandi ataupun sebab-sebab hadas besar tersebut hanya dikhususkan kepada golongan perempuan. Yang pertama adalah keluar air mani, yang mana dikongsi antara lelaki dan juga perempuan. Kalaulah seseorang lelaki ataupun seseorang perempuan keluar air mani pada dirinya, maka dia dihukumkan sebagai berhadas besar dan wajib ke atasnya untuk mandi wajib ataupun mengangkat hadas besar. Yang kedua adalah bersetubuh. Yang ketiga adalah mati. Seseorang yang mati melainkan mati syahid. So 3 sebab ini berkongsi antara lelaki dan juga perempuan. Kalaulah berlaku pada lelaki dan juga berlaku pada perempuan 3 benda ataupun 3 perkara ini, maka wajib ke atasnya untuk mengangkat hadas besar, iaitu mandi wajib. Okey, 3 daripadanya khusus untuk perempuan dan tidak akan berlaku kepada seseorang lelaki, iaitu apabila seseorang perempuan datangnya haid dan juga nifas dan juga satu lagi adalah wiladah ataupun kelahiran, maka ke atas diri perempuan tersebut hukum hadas besar dan dia wajib untuk mengangkat hadas besar tersebut dengan cara mandi wajib. Okey, pada hari ini kita akan membahaskan pula berkaitan tentang kalaulah seseorang itu telah dihukumkan sebagai hadas besar, maka caranya adalah mandi. Macam mana pula metod ataupun kaedah mandi? Pada hari ini kita akan membahaskan berkaitan tentang rukun-rukun mandi wajib dan juga sunat-sunat ketika kita melakukan hadas besar, mengangkat hadas besar ataupun mandi wajib tersebut. Okey, tuan-tuan boleh tengok pada link yang telah diberikan tersebut pada muka surat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun fi faraidil ghusli wa sunanihi. Fasal ataupun pembahagian berkaitan tentang faraidil ghusli. Faraidil ghusli ni maksudnya rukun-rukun mandilah. Kalau dalam istilah Melayu kita rukun-rukun lah faraid tu. Faraidil ghusli, rukun-rukun mandi wajib, wa sunanihi, dan sunat-sunat ketika kita mengangkat hadas besar ataupun ketika kita mandi wajib. Wa faraidul ghusli salasatu asya'. Rukun-rukun mandi wajib itu ada 3 sahaja. Kalaulah kita tengok dalam perbahasan wuduk sebelum ini, rukun-rukun wuduk ada 6. Tapi kalau dalam rukun mandi wajib ini, dia hanya ada 3 sahaja daripada rukun-rukun mandi wajib tersebut. Wa faraidul ghusli salasatu asya'. Rukun-rukun mandi wajib itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama daripada rukun mandi wajib adalah kita berniat. Okey, samalah konsep ataupun cara kita berniat macam kita telah bahaskan dalam perbahasan wuduk sebelum ni, yang mana kita perlu berniat apabila mulanya kita membasuh
awal daripada bahagian anggota mandi wajib, ketika itulah kita letakkan niat. Kalaulah dalam perbahasan wuduk, awal daripada wuduk adalah membasuh muka, maka ketika membasuh muka itulah kita datangkan niat wuduk kita. Sama juga dalam mandi wajib. Dalam mandi wajib nanti kita akan tengok, dalam mandi wajib ini anggota yang wajib dibasuh adalah satu sahaja. Apa dia anggota tersebut? Anggotanya adalah keseluruhan tubuh badan. Itulah anggota yang wajib untuk kita kenakan air ketika kita mandi wajib. So itu adalah anggota. So kalaulah contoh kita nak mandi wajib, so kita berniat apabila sampainya air pada salah satu anggota daripada anggota badan kita. Tak kiralah sama ada daripada bahagian atas kepala, kita niat daripada kepala. Ataupun kalau contoh kita nak mula daripada bahagian tangan, tangan pun anggota badan. So kita niatlah ketika membasuh tangan. Sahaja aku mengangkat hadas besar, fadukan Allah Ta'ala. Nanti kita bahaskanlah apa dia niat mandi wajib tersebut. Kalau kita nak mula daripada kaki pun tak ada masalah. Janji ia adalah anggota badan kita, dan kita letakkanlah niat pada tempat mana air jatuh pertama di kawasan anggota badan kita. Okey, yang pertama adalah niat. Niat ini pula ada beberapa sirah lah. Ada antaranya yang mengatakan nawaitul raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Itu boleh dilakukan. Ataupun nawaitu fardal ghusli. Nawaitu fardal ghusli lillahi ta'ala. Sahaja aku melakukan mandi wajib kerana Allah Ta'ala pun tak ada masalah. Ataupun kalau seseorang itu haid, boleh juga dia berniat dengan nawaitu raf'al hadasil haidi. Pun boleh. Ataupun haidi. Nawaitu raf'al hadasil haidi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas haid kerana Allah Ta'ala. Begitu jugalah kalau dia nak gunakan nifas, idafahkan dengan nifas. Sahaja aku mengangkat hadas nifas kerana Allah Ta'ala. So itu antara lafaz-lafaz niat di dalam mengangkat hadas besar. So ala kulli hal yang biasa digunakan adalah sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala, ataupun sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, tempat dia kita dah bahaskan tadi, iaitu pada permulaan anggota kita sentuh dengan air, di situlah dikira sebagai anggota pertama yang dikira ataupun diangkat untuk mandi wajib. So andai kata contoh kita dah mandi dah siram air bahagian atas. So bila dah sampai bahagian bawah ataupun di bahagian pertengahan tubuh badan kita, baru kita teringat untuk berniat angkat hadas besar. So kalaulah kita berniat ketika membasuh pertengahan badan, maka apa yang dibasuh sebelum pertengahan badan itu perlu diulang balik selepas dia membasuh pertengahan badan tersebut. Sebab apa? Sebab basuhan yang sebelum dia berniat itu tidak dikira sebagai mengangkat hadas besar. Adapun yang dikira sebagai mengangkat hadas besar adalah selepas dia berniat, iaitu ketika pertengahan badan dia tersebut. Tak ada masalah dia nak mula niat pada pertengahan, dia nak mula niat daripada atas kepala ataupun ketika membasuh kaki, sebab rukun mandi wajib hanya anggota mandi wajib hanya satu, iaitu anggota tubuh badan dan tiada tertib. So apabila tiada tertib, boleh saja kita nak mandi ataupun kita nak basuh daripada sudut mana sahaja yang kita nak. Contoh nak basuh kaki dahulu boleh, nak basuh tangan dahulu boleh, nak basuh perut dahulu pun boleh, nak basuh bahu dahulu pun boleh, nak basuh setengah badan dahulu pun boleh, tak ada masalah. Okey. Itu adalah niat yang pertama daripada rukun-rukun mandi wajib, iaitu niat. Yang kedua daripada rukun-rukun mandi wajib adalah wa izalatun najasati in kanat ala badanihi, dan hendaklah seseorang itu membuang najis in kanat ala badanihi, jika terdapat najis di badannya. So kalaulah contoh ada najis di badan kita, maka kita terlebih dahulu wajib membasuh ataupun membuang najis tersebut sebelum kita melalukan air pada kawasan yang terkena najis tersebut. Contohnya tangan kita terkena darah. So kita telah dihukumkan sebagai kita dalam keadaan janabah ataupun hadas besar. Okey. So apabila kita hendak mandi wajib untuk kita bersihkan dahulu darah yang terdapat pada tangan kita itu dahulu sebelum kita mulakan mandi wajib. Sebab apa? Kalaulah contoh kita tak membasuh
darah yang terdapat di tangan tersebut, maka hukum basuhan tersebut dikira sebagai tidak terkena di kawasan najis tersebut. Sebab apa? Sebab hukum basuhan yang kita basuh ketika mandi tersebut hanya hukum untuk menghilangkan najis itu sahaja. Ini kalaulah contoh kita mandi dalam keadaan satu kali simbah. Tapi kalau contoh sekarang ni, mana ada orang mandi satu kali simbah, sekali mandi, air terjun, pancut dari atas, berturun banyak kali kan. Dia turun banyak kali. So perkara benda sekarang ni tak ada masalah lah. Yang menjadi isu pada perbahasan izalatun najah, iaitu kita perlu membuang najis ini adalah apabila kita nak jimat air. Contoh kita ada sebotol sahaja air, kita ada sebotol air sahaja. So apabila kita nak mandi wajib, tangan kita berdarah, tangan kita dalam keadaan berdarah. So kita nak mandi wajib. Apabila kita mandi wajib, apabila terkena ataupun apabila sampai ke kawasan tangan, kita niat kita membasuh najis tersebut dan juga kita niat untuk menyapu untuk mandi wajib. Itu tak boleh. Sebab apa? Sebab najis tersebut adalah najis yang aini. Najis yang aini maksudnya najis yang nampak. Tapi kalaulah contoh najis tersebut adalah najis hukmi ataupun najis yang tak nampak, maka itu tidak menjadi masalah kalau kita mencampurkan untuk menghilangkan najis dan juga untuk mandi wajib. Tapi kalaulah najis tersebut adalah najis aini ataupun najis yang boleh dinampak, ada bau, ada rasa dan sebagainya, maka wajib di tempat najis tersebut kita gunakan ataupun kita membasuh dengan 2 kali basuhan. Pertama, daripada basuhan pertama adalah untuk menghilangkan najis. Daripada basuhan kedua adalah untuk kita mengangkat hadas besar. Itu kalau masalah sikit air. Tapi sekarang ni masalah tersebut sudah jarang berlaku. Sebab apa? Sebab sekarang ni orang mandi pun dah banyak air. Mungkin sekali mandi, first mandi untuk untuk basahkan badan. Lepas tu sabun pula. Lepas tu sabun. Tu dah tak ada masalah. Kemudian dia mandi lagi. So dah berapa kali simbahan. Dalam nak basahkan badan tu pun dah berapa kali. Dah 10 kali simbah, 15 kali simbah. Dan selepas basah sabun tersebut juga ada lagi simbah 5-6 kali. So banyaklah benda tersebut tidak menjadi masalah pada isu zaman ini. Adapun kalau yang menjadi masalah untuk membuang najis terlebih dahulu sebelum kita membasuh ataupun membasuh anggota mandi wajib tersebut adalah apabila kita dalam permasalahan kurang air. Contoh kita ada sebotol sahaja air. Itu sahaja air yang kita boleh gunakan untuk berwudu, untuk mandi wajib. Maka dalam situasi tersebut wajib kita buang dahulu najis yang terdapat pada badan kita, baru kita simbah ataupun kita siram badan kita dengan 1 kali siraman untuk mengangkat hadas besar. Okey, itu sebab itulah Imam Abi Syuja' dia masukkan sekali di dalam rukun-rukun mandi wajib ini adalah menghilangkan najis. Sebab apa? Sebablah contoh kalau ada najis dalam badan kita, maka dengan 1 kali simbahan tidak membolehkan najis itu hilang dan juga badan ataupun kawasan yang terkena najis tersebut terangkat daripada hadas besar. Okey. Itu yang kedua daripada rukun-rukun mandi janabah, iaitu membuang najis jika terdapat pada badan kita. Yang ketiga daripada rukun mandi janabah adalah isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharati. Menyampaikan ataupun menyiram air menyampaikan air ila jami'i sya'ri, keseluruhan sya'ri. Sya'ri ni adalah rambut ataupun bulu, termasuklah dari kategori sya'ri. Sya'run adalah rambut. Tak kira lah rambut kepala, jambang, apa lagi, rambut, bulu kaki dan sebagainya lah, daripada kategori bulu dan juga rambut. So dalam mandi wajib, kesemua rambut, kesemua bulu wajib kita sampaikan air. Tak ada permasalahan ataupun tak ada khilaf kalaulah contoh bulu dia lebat ataupun bulu dia nipis ataupun contoh bulu dia terikat, tersimpul. Contoh rambut kerinting. Seseorang yang berambut kerinting. So rambut kerinting dia simpan jadi macam contoh macam elikat. Contoh elikat punya rambut. So rambut dia bersimpul-simpul. So dalam situasi tersebut, andai kata jika dia mandi tidak menyebabkan air sampai keseluruhan rambut dia tersebut, maka wajib dia
menguraikan sedikit simpulan-simpulan rambut tersebut bagi memastikan seluruh air ataupun seluruh rambut terkena dengan air ketika dia mandi wajib. Maksudnya wajib nak tak nak, kalau lah contoh permasalahan wuduk lain. Permasalahan wuduk kan kalau contoh seseorang itu mempunyai jambang yang tebal dan juga jambang yang nipis, dia ada rukhsah untuk jambang yang tebal, dia tidak wajib sampai ke kulit. Adapun kalaulah seseorang itu mandi wajib ataupun dalam perbahasan mandi wajib, dia tak ada khilaf ataupun tak ada rukhsah sama ada orang itu mempunyai janggut tebal ataupun janggut nipis, ataupun orang itu mempunyai rambut yang tebal ataupun dia botak, semuanya tidak ada rukhsah, wajib kita sampaikan ke keseluruhan rambut dia tersebut. Wal basyarati, dan juga kepada kulit, wajib kita sampaikan air ke keseluruhan rambut dan juga ke keseluruhan kulit. Sama jugalah macam kulit. Contoh kalau lah dalam permasalahan wuduk, ada kulit-kulit yang tidak perlu dikenakan air. Kalau contoh rambut dia, jambang dia adalah jambang yang tebal ataupun dia punya janggut-janggut yang tebal, maka kulit yang terdapat di bawah janggut tersebut tak wajib kena air, hanya sunat. Itu dalam permasalahan wuduk. Tapi dalam permasalahan mandi wajib ataupun hadas besar ini, janggut dia tebal, rambut dia tebal, bulu dia tebal, wajib juga nak tak nak kena air sehingga ke kulit. Okey. Tak kira lah sama ada kalau contoh dia nak ikat rambut, tak ada masalah dia nak mandi dalam keadaan ikat rambut, tapi kena pastikan air tersebut terkena daripada kulit rambut tersebut. Okey. Itu adalah rukun-rukun daripada rukun-rukun mandi wajib. Selesai dia kenakan air kepada seluruh tubuh badan dia, dari segi kulit dan juga dari segi dia punya rambut, maka selesailah dia punya mandi wajib. So, tiga daripada rukun-rukun mandi wajib tersebut. Yang pertama niat. Yang kedua adalah membuang najis kalau dia ada najis. Mungkin sekarang ni tak relevan sangat lah, tapi boleh juga kita masukkan. Yang ketiga adalah kita meleratakan air ke keseluruhan badan. So, kena pastikan keseluruhan badan kita terkena daripada air. Sama juga kalau contoh kalau tempat-tempat yang berlipat, contoh seperti dalam perbahasan wuduk di kaki, di hujung kaki kan, hujung kaki tu terlipat-lipat, maka kalaulah kita nak ambil wuduk, kita sunat untuk mencungkil ataupun menyelati jari tersebut. Begitu juga kalau mandi wajib. Kalau mandi wajib lagi banyak tempat terlipat. Contoh tempat terlipat ni apa? Contoh kawasan terlipat ni, kalau contoh orang tu perut dia agak boroi ataupun buncit, mungkin dia terlipat-lipat di bahagian perut dia tersebut, maka dia kena pastikan celah-celah daripada perut tersebut wajib terkena air. Begitu juga kalau contoh dekat leher. Kalau contoh dia leher dia berlapis ataupun dah tak ada leher, contoh seseorang yang dah tak ada leher, dia maksudnya dagu dia dah sampai bawah ni dah. So bawah tu dia kena pastikan kena air setiap kulit daripada kulit badan dia tersebut. Begitu juga daripada kawasan kubul dan juga dubur yang terzahir apabila kita duduk. Contoh kalau kita duduk, terutama perempuan lah, faraj perempuan, mana kawasan yang zahir bukan ternampak, maksudnya kawasan tersebut dikira sebagai kawasan zahir adalah apabila kita duduk, benda tersebut dinampak ataupun terkeluar, maka itu dikira sebagai kawasan zahir, dan dia juga ataupun tempat tersebut juga wajib kita kenakan dengan air ketika kita mandi wajib. Okey. Habis daripada rukun-rukun mandi wajib. So rukun mandi wajib ni tak ada masalah, dia tak ada tertib sangat. Kita nak mula daripada bawah boleh, kita nak mula daripada atas boleh. Janji syarat dia pastikan keseluruhan anggota badan kita kena dengan air. Okey, habis rukun-rukun mandi wajib. Seterusnya adalah wasunanuhu, iaitu sunat-sunat mandi wajib. Wasunanuhu khamsatu asya. Sunat mandi wajib ini ada 5. Yang pertama apa? Maksudnya ketika kita mandi wajib, kita sunat untuk melakukan 5 perkara ini. Dia ada banyak lagi, tetapi hanya diperincikan ataupun hanya dikeluarkan 5 daripada banyak sunat tersebut. Yang pertama adalah at-tasmiyatu. Sebelum kita mandi wajib, kita baca dahulu basmalah. Itu adalah antara sunat mandi wajib. Sama jugalah konsep dia macam berwuduk. Kalau lah contoh kita terlupa nak baca basmalah ketika kita sebelum mandi wajib, kita baca di pertengahan bismillah. Okey.
Yang seterusnya adalah at-tasmiyatu wal wudu'u qablahu, dan seterusnya adalah berwuduk sebelum kita mandi wajib. Sunat juga hukumnya untuk kita berwuduk sebelum kita mandi wajib. Kalaulah seseorang itu dah ada wuduk ketika sebelum mandi wajib, maka niat dia hanyalah sahaja aku berwuduk sunat sebelum mandi kerana Allah Ta'ala. Ini kalau contoh seseorang itu ada wuduk sebelum mandi. Sebab apa? Contoh dia dihukumkan janabah disebabkan dia tidur dalam kelas, kemudian dalam kelas dia tersebut dia termimpi. Dia tidur dalam keadaan duduklah. Dia mimpi basah, kemudian dihukumkan sebagai hadas besar. Maka kalaulah contoh dia nak mandi wajib, sebelum tu dia sunatkan juga untuk dia berwuduk, tetapi niat dia bukan niat mengangkat hadas kecil, tetapi niat untuk melakukan perkara sunat daripada perkara mandi wajib. Okey, adapun kalaulah contoh dia tersebut contoh memang berjanabah dalam keadaan tak ada wuduk, maksudnya dia batal lah, wuduk dia batal, janabah dia pun batal, maka dia dihukum ataupun dia disunatkan berniat sahaja aku mengangkat hadas kecil, iaitu mengangkat hadas ataupun mengangkat hadas kecil tersebut lah. Okey, tu wuduk sebelum mandi wajib. Yang ketiga adalah imrarul yadi alal jasadi, kita melalukan tangan kita keseluruhan badan, iaitu kalau tempat mana boleh gosok, kita gosok lah. Kita gosok, maksudnya kita bukan simbah macam tu sahaja, kita disunatkan untuk menggosok-gosok badan kita. Contohnya kalau kita mandi wajib di dalam kolam, di dalam kolam kita masuk seluruh badan kita dalam kolam, so kita keluar, sah tak kita punya wuduk? Sah, tak ada masalah. Sebab apa? Seluruhan air kita terkena, seluruhan badan kita terkena dengan air, tapi disunatkan di dalam kolam tersebut kita gosok-gosok sikit badan kita, maka kita dapat pahala sunat ketika mengangkat hadas besar. Okey, seterusnya adalah wal mualah. Wal mualah yang seterusnya adalah mualah. Mualah ni maksudnya adalah berterusan. Contoh seseorang duduk kat asrama. Contoh seseorang tu dia duduk kat asrama. So kebetulan malam tu dia bermimpi. So dia dihukumkan sebagai hadas besar. So orang tersebut dia malulah. Contoh kalaulah dia mandi pagi tersebut, orang tengok dia mesti janabah. So dia dalam keadaan malu. So dia buat idea ataupun dia buat helah sikit, sebelum orang bangun dia basuh dahulu kepala dia. Dia basuh dahulu kepala dengan niat janabah lah, saja aku mengangkat hadas besar kerana Ta'ala, sehingga ke bahagian pusat. So dari pusat sampai ke kaki dia lakukan selepas ataupun sebelum dia solat subuh. Contoh pukul 3 dia basuh bahagian atas, selepas subuh dia basuh pula bahagian bawah. Maksudnya dia bukan melakukan secara berterusan. So dia tidak jadi masalah. Hukumnya sah, dia punya mandi janabah, tetapi dia tidak mendapat pahala daripada mualah. Okey, yang terakhir adalah taqdimul yumna 'alal yusra. Dia mendahulukan di bahagian kanan dia dahulu, kemudian baru dia basuh bahagian kiri daripada mandi wajib ataupun mandi mengangkat hadas besar. Faslun fi bayani jumlatin minal aghsal masnunah. Fasal ataupun bahagian dalam penerangan tentang mandi sunat yang terdapat di dalam pensyariatan Islam. Kita sambung pada minggu hadapan. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmuka. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.